Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi pimpinan Masjid Andalusia Bandar Laguna Merbuk, tuan-tuan pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah sekalian. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cepatnya masa berjalan tuan-tuan. Setelah kita tak dapat berkuliah kerana berada di zon merah, alhamdulillah, setelah berlalu PKPB, kita sudah pun kembali kepada PKPP, dan kita pun sudah berlalu bulan Rejab dan sudah lepas nisfu Sya'ban. Kita sedang berada di permukaan gerbang Ramadan. Tuan-tuan, panjang umur, insya-Allah malam yang sama minggu depan kita akan sama-sama dapat berada di dalam bulan Ramadan. Seminggu sahaja lagi, insya-Allah Ramadan yang kita rindui akan datang bertamu lagi dalam hidup kita. Cuma kita tak tahu dalam seminggu ini adakah kita sempat dengan Ramadan ataupun tidak. Ramadan dia tetap akan datang. Kok mana pun Ramadan 1442 confirm akan tiba. Tapi tang kita tak dapat confirm, sebab kita tak tahu saat lagi nak jadi apa, besok nak jadi apa. Adakah kita ada bahagian dalam hidup minggu depan? Ada rezekikah kita untuk jumpa dengan penghujung Sya'ban? Semuanya berada di dalam ilmu Allah. Yang pasti Nabi ajak kita, bila dapat jumpa Rejab, bila dapat jumpa Sya'ban, tiap-tiap hari di dalam bulan Rejab dan Sya'ban, berkali-kali Nabi menyebut Ramadan. Nabi minta, ya Allah, berkatlah kami ni dalam bulan Rejab, ya Allah, berkatlah kami dalam bulan Sya'ban, ya Allah, sampaikanlah kami untuk jumpa dengan Ramadan. Demikian Nabi ajak kita untuk merindui Ramadan. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, masa-masanya begitu mahal. Tetapi lebih mahal lagi masa di dalam bulan Ramadan. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ada kemuliaannya, tetapi lebih lagi kemuliaan yang menanti kita di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, hari itu di hujung Rejab, kalau tuan-tuan ingat, ada satu budak muda. Dia anak sulung daripada sepasang suami isteri, umur baru 40-an. Adik-adik pun masih kecil. Tuan-tuan, dia balik kerja hari Jumaat tengah hari, balik makan dengan mak, ayah dan adik-adik dia. Rupa-rupanya itulah juadah hidangan tengah hari terakhir dia dapat makan dengan mak
dan ayah dan adik-adik dia. Itulah hari terakhir dia tatap wajah mak dia. Dia bercakap sembang dengan mak dan ayah dia. Dia bermain dengan adik-adik dia yang kecil. Lepas sembahyang Jumaat, ayah mak dia keluar dengan adik-adik dia, tuan-tuan. 15 minit saja daripada rumah, dia terima satu panggilan telefon bagi tahu bahawa ayah mak dia kemalangan jalan raya. Hujan tengah lebat. Dia ambil adik dia yang tinggal satu-satunya anak yatim umur 8 tahun bubuh di belakang dia. Amanah mak ayah tinggal dekat dia, adik dia. Dia pun pecut motor dia tengah-tengah hujan lebat. Sampai-sampai tengok bergelimpangan mak ayah dan adik-adik dia. Mereka mati di jalan yang lurus, tuan-tuan. Ada mati tentu, ada mati di hospital. Hujan lebat, kenderaan pacuan 4 roda mai daripada sebelah, lompat mai jumpa depa di jalan depa. Tu yang kata mati. Tuan-tuan ingat dalam bulan Syaban awal hari itu, beberapa hari kita di bulan Syaban, ada satu anak muda, dia balik kampung dia di Serdang, cikgu. Dia sampai di Serdang, adik perempuan dia kerja kelang. Dia semawa kukul adik dengan mak nak keluar berjalan, ambil dah kereta dia. Dia boleh naik motor di kampung, tak apa dah. Esok nak bawa ayah pergi pemeriksaan doktor. Ayah dah 70 lebih. Mak pun sudah tak jauh mana dengan 70. Tuan-tuan, mereka berjalan dua beranak. Anak perempuan teman mak dia. Adik laki-laki, adik kepada laki-laki ni umur awal 20-an, kerja kelang. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, tuan-tuan akan jumpa kisah ni. Mereka pergi di tepi satu tasik di Serdang, dekat dengan masjid lama dan masjid baru atas bukit. Tah macam mana kaki maklum tu dia terpijak minyak, tuan-tuan. Dia terbang masuk dalam tasik tu. Bila kita tengok ada orang ambil gambar, dan beratnya hati melihat macam mana maklum tu dia terperangkap dalam kereta. Anak perempuan tu berenang dan masuk ke dalam kereta tu yang tiba-tiba pintunya tertutup sendiri, tuan-tuan, dengan sebab tekanan air. Abang tadi, tuan-tuan, dia terjun, dia berenang pergi nak selamatkan adik dengan mak, tapi dia pun tak boleh buat apa sebab kereta itu perlahan-lahan menjunam masuk dan tenggelam di dalam tasik itu. Mati dua beranak di bulan Syaban. Yang mati bulan Rejab ke, yang mati bulan Syaban ke, yang tengah kita duduk cakap ni, duduk tarik nyawa nak lepas nyawa keluar ke, hidup tak bulan Ramadan hari itu? Hidup. Ramadan mana? 1441 punya Ramadan. Cuma Ramadan dulu tak serupa Ramadan kali ini. Ramadan tahun lalu tak serupa dengan Ramadan yang lalu-lalu. Ia adalah Ramadan yang luar biasa, yang sangat bersejarah. Tuan-tuan tentu masih ingat kita semayang di rumah, kita tarawih di rumah, kita witir di rumah, kita jemaah di rumah, masjid kena katuk, bahkan semayang hari raya pun di rumah. Rupanya ada orang yang kita kasih, yang kita sayang. Kita Ramadan dengan mereka pada tahun sudah. Tahun ini mereka sudah tak ada lagi, tuan-tuan. Arwah ibu saya, Allah yarhamha, dia bertarawih dengan saya, dia dengar kuliah dengan saya di rumah. Rupanya itulah Ramadan dia yang terakhir. Dia juga telah pergi meninggalkan saya dan keluarga. Macam itulah. Lagi seminggu kita nak sampai Ramadan, kita tak tahu hak nak sampai ni siapa. Kita hanya boleh doa, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Jom kita letak dalam hati kita lah ni juga, apa dia? Kerinduan pada Ramadan. Ya Allah, kami rindu Ramadan-Mu ya Allah. Balighna Ramadan, sampaikan kami untuk jumpa dengan bulan Ramadan. Sebab
Andai takdir kita dipanggil menghadap Allah, tak dan jumpa Ramadan, mudah-mudahan Allah akan panggil malaikat abang. Syekh ni dia teringat dekat Ramadan, dia rindu dekat kamu Ramadan. Malaikat kira dia ni masuk Ramadan lah. Sebab ada orang dia tak kisah pun Ramadan ke, Sya'ban ke, Rejab ke, dia tak peduli pun. Ada orang dia tak tunggu pun Ramadan. Kita kena tunggu Ramadan. Kita kena bersiap untuk menerima tetamu yang mulia, iaitulah Ramadan. Nabi kata marhaban, selamat datang. Nabi kata wa ahla, selamat datang. Ahlan pun makna selamat datang, marhaban pun selamat datang. Ya mutahhir, Nabi kata wahai yang menyucikan. No, Nabi sambut cleaner. Mutahhir ni cleaner. Siapa orang yang menyucikan ini? Sahabat tanya Nabi, siapa dia orang tu ya Rasulullah? Nabi kata huwa syahrul Ramadan, itulah bulan Ramadan. Dia datang untuk menyucikan kamu minaz zunubi wal ma'asi. Nabi kata Ramadan akan cuci kamu semua daripada dosa-dosa dan maksiat. Sebab tu Nabi suruh kita muliakan Ramadan. Fa'akrim bihi min zairin huwa'at. Muliakanlah dengan datangnya Ramadan itu, dia tetamu yang sedang datang, tetamu yang mulia yang sedang mendatangi kamu. Jadi tuan-tuan, Ramadan bulan yang ke-9 daripada bulan Hijrah. Pasal apa diberi nama Ramadan? Sebab orang Arab dulu tuan-tuan, dia bagi nama Ramadan bulan ke-9 ini sebab dia bila sampai time tu dia panas tuan. Jadi Ar-Ramdu ni ataupun Ar-Midha, no, yang jadi Ramadan itu dia berakar daripada makna panas yang membakar. Panas. Dia panas. Kalau tuan-tuan pergi Mekah dalam bulan Ramadan, lazimnya jumpa musim panas sungguh. Tahun sebelum ni saya biasa ke Mekah dalam bulan Ramadan. Pergi sekali dengan Syekh Qadri, dengan Syekh Azizan. Waktu tu tuan-tuan, Allahu Akbar, daripada hotel yang bukan jauh pun nak sampai, subhanallah, sampai kerajaan Saudi bubuh kok jalan tu, kipas yang keluar hayak. Pasal apa? Lit 40 ke 50 lit tuan-tuan. Siang pun panas, malam pun panas, apalagi siang. Tapi panas yang membakar itu juga kata ulama, Ramadan ini membakar dosa. Jadi dia membakar dosa. Kita akan dapat penghapusan dosa. Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya rahmat Allah mencurah kan. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahannya keampunan. Wa akhiru aitqun minan nar, Nabi kata hujungnya pembebasan dari neraka. Sebab apa? Awal Ramadan lagi rahmat Tuhan yang mencurah untuk kita. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, Ramadan dia masuk dengan tenggelam matahari. Dia masuk dengan tenggelam matahari. Tenggelam saja matahari itu, maka pintu-pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka akan diperintah tutup serapat-rapatnya. Iza ja'a Ramadan, kata Nabi, bila datang tiba saja Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka semua pintu-pintu syurga. Pintu syurga ada 8, buka semua. Pintu neraka tu ada 7, tutup. Tuan-tuan tengok di tapak tangan kita, ada nombor 8. Sebelah 18, sebelah 81. 8 tu tuan-tuan, dia V terbalik. Tu 8. Dia V terbalik. No? Kalau 7, V terbuka. V tenganga. Nah abang kata apa? Nah abang kata nak masuk syurga tu payah no. Dia V terbalik tu. Nak masuk payah dalam syurga ni. Tapi bila V terbuka, 7, pintu neraka dia duduk tenganga,
nak jatuh dalam neraka tu senang. Macam mana kita nak membina susah, nak meruntuh itu mudah. Macam itulah orang nak masuk syurga payah, nak masuk neraka senang sekali tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, tak cukup pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Nabi kata wasufidati syayatin, niscaya Allah Ta'ala perintah malaikat belenggu segala syaitan-syaitan. Sebab tu bulan Ramadan nanti luar biasa. Kita akan tengok suasananya berbeza, suasananya luar biasa. Orang-orang yang nak buat kebaikan ni banyak, orang nak bagi derma banyak, orang nak wakaf jariah banyak, orang yang nak buat kebaikan ibadah banyak. Masjid kita jadi macam semayang Jumaat padahal semayang waktu biasa. Subuh kita ramai, no, Isya kita ramai, tarawih kita penuh. Tadi dalam perjalanan saya duduk sembang dengan Datuk Mufti, macam masjid tuan-tuan ni tak terasa sangat, no, pasal masjid kita luas. Tu pun saya jangka dia akan penuh juga, kan. Tapi masjid-masjid yang kecil akan hadapi masalah. Sebab apa? Sebab kita melalui penjarakan fizikal, kita mesti mematuhi SOP. Ramadan boleh disambut, masjid dan surau boleh diimarah, kapasiti penuh boleh dipenuhkan, tetapi mesti dengan penjarakan fizikal. Maknanya yang satu soft 50 dah tinggal 25, 24. Makna pengurangan separuh walaupun penuh. Jadi masjid yang kecil akan jadi masalah. Tuan-tuan, jadi Ramadan ini kita kena bersiap dengan plan. Kalau jadi penuh bagaimana ya? Tapi masjid kita ni insya-Allah lah, masjid kita luas. Tapi kita punya anak Korea juga ramai. Mereka akan mai. Jadi kena siap apa yang perlu, apa yang sepatutnya. Maknanya kalau perlu kemahlah, supaya pada ketika itu anak-anak jemaah kita dapat menikmati Ramadan, dapat menghayati Ramadan, dapat bertamu di bulan dalam bulan Ramadan. Yang tinggal dekat kita hanya nafsu, no, syaitan dah kena tambat. Walaupun khilaf, ulama kata yang kena tambat ni besar-besar, kecil-kecil dak. Ada yang kata dak ke semua sekali. Yang tak kena tambat tu nafsu saja. Nafsu itulah yang duk buat kita ini waktu beli awal kita puasa kita okey, bila kuih hujung kita meloroi, nafsu lah tu. Bila belah pagi kita okey, sekejap lagi bila beralih luang kita meloroi. Kita dah mula dibakar-bakar dengan ikan bakar, dengan sotong bakar, dengan udang bakar di bazar Ramadan, di simpang jalan. No, pasal apa? Kita ada nafsu. Jadi kalau orang tu dia puasa, dia dapat kawal nafsunya, maka dia akan betul-betul dapat angkat martabat puasanya, no, sehingga membezakan kita dengan puasa awam. Puasa ni kata Imam Ghazali ada 3, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Untuk naik kepada puasa khawasul khawas tu tak boleh lah, tu puasa para nabi. Depa bukan tekat puasa mata, telinga, puasa anggota kaki, tangan, mulut, lidah, puasa hati pun puasa, no. Tapi puasa orang awam apa dia? Puasa awam apa dia? Puasa takat tak makan tak minum je. Hak lain dia tak puasa, mata tak puasa, telinga tak puasa, hati lagi lah tak puasa, no. Na'udzubillah. Nabi kata kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang puasa tak dapat apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi kita nak upgrade kita punya puasa kepada puasa khawas. Apa dia? Orang yang puasa bukan tahan lapar dan dahaga, tahan makan dan minum, bahkan dia berpuasa panca inderanya, no. Puasa mata dari tengok yang haram, sebaliknya mata digunakan untuk melihat dan membaca ayat-ayat Quran. Banyak baca Quran di bulan Ramadan. Puasa telinga daripada dengar benda-benda yang lara, apalagi
puasa mulut lidah daripada fitnah, adu domba, mengumpat, mencela, mengeji dan sebagainya. Jadi saya peringat diri saya peringat tuan-tuan, mailah kita mudah-mudahan dapat jumpa Ramadan kali ini. Ramadan kita akan berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Apalagi kita sudah di mamah usia, kita semakin tua, sepatutnya kita lebih menjadi contoh yang baik, memberikan teladan yang mulia kepada generasi muda daripada anak cucu kita. Usahlah berebut lagi bila time berbuka puasa, sampai berebut dengan orang muda-muda kerana nak makan benda yang hanya bila sedap lepas rengkung tu habislah tuan-tuan. Tak ada apa pun buh dalam mulut, lepas itu telan, lepas itu habis. Padahal kalau kita bubuh 2, 3, 4 mulut pun dia sudah cukup untuk mengenyangkan. Padahal kalau satu biji kurma pun dengan beberapa teguk ayam sudah cukup untuk mengenyangkan. Tapi itulah nafsu. Tak salah kalau nak makan. Nabi kata kalau perlu juga kamu makan, bahagi perut kamu pada 3 bahagian. 1 bahagian untuk makanan, 1 bahagian untuk minuman, 1 bahagian untuk pernafasan. Jangan belasah sampai akhirnya kita jadi ulang sawa. Kalau mai makan buka puasa di masjid leh gagah tuan-tuan, dia gagah naik semayang atas masjid dengan tu imam. Kalau dia buka puasa di rumah, dia sandak tu tuan-tuan, silap-silap hari bulan rapat maghrib dengan isya. Pasal apa? Dia layan nafsu makannya. Jadi mudah-mudahan kita dapat sambut dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ramadan yang akan tiba. Seminggu saja lagi tuan-tuan, kita sambung kuliah kita, ambil berkat juga malam ni. Kita baca kitab kita sampai pada kata Tok Musannif. Kita duk cerita bab nak cuci daripada sifat kecelaan, seperti riak dan ujub dan kibir dan hasad. Kita dah cerita panjang lebar tentang hasad. Kita masuk pula kepada seterusnya. Kata Tok Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini insyaallah. Tok Musannif kata dan kasih kepada dunia. Jadi malam ni kita nak sebut tentang kasih pada dunia. Ni sifat celah. Sifat celah ni sifat yang dibenci oleh Allah. Kasih pada dunia ni tuan-tuan, dia adalah satu daripada sebab kita manusia zaman ini, orang Islam jadi hina. Walaupun kita ramai, walaupun jumlah kita bukan sikit, tapi kita tidak ada kekuatan. Pasal apa? Pasal hubbud dunia, pasal cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Dalam hadis sahih, satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampirlah umat-umat manusia satu dunia, puak Yahudi, puak Nasrani, puak Majusi, puak musuh-musuh Islam, daripada pelbagai jenis bangsa, mereka itu berhadapan dengan kamu ataupun keliling kamu seperti mana kelilingnya orang-orang yang nak makan akan hidangan. Kita seumpama makanan dalam satu talam. Lepas itu musuh-musuh yang sedang kutuk kita ni, mereka itu macam orang-orang yang berhadapan dengan hidangan dalam talam. Depan kita ada, tepi kanan ada, tepi kiri ada, keliling talam tu tuan-tuan. Tangan kawan ni bubuh, tangan kawan ni angkat, tangan kawan ni angkat, tangan kawan ni turun, kawan ni luku, kawan ni ketuk, kawan ni cubit, kawan ni macam-macam. Itu dia. Nak abang kata di akhir zaman inilah umat Islam semakin hilang kekuatan. Walaupun kita ni bilion juga,
walaupun kita ni ramai. Tuan-tuan, faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idzin, berkatalah seorang sahabat kepada Nabi, adakah kami ni sikit pada hari itu ya Rasulullah? Sikit ke orang Islam pada ketika itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi bagi tahu, bal antum yauma idzin katsir, bahkan hari ketika itu kamu semua bilangan kamu ramai. Kamu semua banyak waktu tu, bukan sikit. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tetapi ketika itu kamu ini tak ada kekuatan macam buih di dalam banjir. Macam buih di dalam banjir. Ayak banjir tu tuan-tuan, buih ada terapung atas dia, arus bawa macam tu aja. Mai ikut belakang ke depan lah dia, mai ikut depan ke belakang lah dia. Ayak pasang lah dia, ayak surut lah dia, ke hulu lah dia, ke hilir lah dia. Tak ada kekuatan. Tu dia tuan-tuan. Bahkan kata Nabi, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah minkum, Allah cabut daripada hati musuh-musuh kamu kegerunan daripada kamu. Dulu zaman Nabi, dulu zaman sahabat, dulu zaman gemilang Islam, musuh takut. Takut kepada umat Islam yang ada haibah. Hari ini umat Islam tak ada kehebatan apa. Hari ini umat Islam orang tak heran. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Allah cabut daripada musuh ketakutan, kegerunan kepada kamu, kepada umat Islam. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wah, bahkan Allah campak pula ke dalam hati-hati kamu akan penyakit wahan. Faqala qailun, berkata seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, wa mal wahnu, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan Tuhan dengan wahan itu? Lalu jawab Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itulah penyakit cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Umat Islam hari ini kata-kata cinta kepada dunia tuan-tuan. Dia cinta kepada dunia punya pasal lah yang menyebabkan yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Orang yang amanah dikatakan khianat, orang khianat dikatakan amanah. Orang yang baik dikata jahat, orang yang jahat dikata baik. Pasal apa? Cinta dengan dunia. Pasal cinta kepada dunia. Dunia ni apa? Dunia itu harta. Dunia itu lagi takhta. Dunia itu lagi wanita. Tiga ni tuan-tuan, semua dunia. Harta dunia ni tuan-tuan, ya Allah. Nabi di antara yang Nabi bimbang bila dikurniakan, longgokkan timbunan harta kepada kita umat akhir zaman. Ni Nabi bimbang tuan. Nabi bimbang kalau sekiranya umat dia diberikan harta yang banyak. Nabi tak bimbang kalau kita susah. Sebab orang susah lazim dia boleh tahan. Bukan saya kata tuan-tuan, ni hadis sahih. Ada satu hadis kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirimkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pergi ke Bahrain. Faqadima bimalin minal bahraini, maka Abu Ubaidah bawa balik daripada Bahrain dengan satu jumlah harta. Dia bawa balik harta, zakat dan sebagainya daripada Bahrain.
Wasami'atil ansar biqudum Abi Ubaidah. Ketika itu sahabat-sahabat Ansar mereka dengar Abu Ubaidah sudah sampai dari Bahrain. Maka ketika itu fau salatal fajri ma'a Rasulillah, cepat-cepat mereka pakat ramai-ramai pergi sembahyang fajar, sembahyang subuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sembahyang, masing-masing bersurai, mereka pergi dekat Nabi. Lalu bila mereka mai jumpa Nabi, fatabassama, Nabi senyum. Nabi kata, kamu semua ni dengar dah kot, kata ada bantuan harta benda baru sampai dari Bahrain. Mereka kata ya. Mereka kata ya. Nabi kata tak apa, bergembiralah, aku akan bagi. Yang kata harta zakat tu aku akan agihkan. Kemudian Nabi pun bersabda, fawallahi, demi Allah, kata Nabi. Nabi bersumpah, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak takut. Akhsha ni takut, tuan-tuan. Mana aku tidak bimbang kefakiran itu menimpa kamu, aku tak bimbang kamu susah. Walakin akhsha an tubsatad dunya alaikum, tapi yang aku bimbang, yang aku takut apabila dihampak dunia ke atas kamu. Dihampak dunia, diberikan harta, buka petik tang tu berum, petik tang ni berum, petik tang ni berum, buka pancok ni tu dia terjun, tuan-tuan, harta. Kaya sampai jadi jutawan. Ni tuan-tuan, kama busitat ala man qablakum, aku takut, aku bimbang dihampak kepada kamu dunia macam mana dihampak ke atas umat sebelum kamu. Patana fasuha kama tanafasuha, niscaya bila dah dihampak dunia ke atas kamu tu, kamu akan berebut-rebut. Kamu akan berebut-rebut seperti mana mereka umat terdahulu telah berebut-rebut akan harta-harta itu semua. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum, maka ketika itu dunia, harta benda itu akan mencelakakan kamu, akan memusnahkan kamu sebagaimana ia telah memusnahkan umat sebelum kamu. Nampak tak tuan-tuan kata? Berapa ramai hari ni tak peduli halal haram, tak ada kisah. Ada yang kisah, dia tak kisah. Terlibat di dalam salah guna kuasa, haram. Terlibat dalam rasuah, takut tuan-tuan hari ni rasuah, sampai kita rasa pihak berkuasa keselamatan PDRM pun nampak terancam dengan mafia dalam PDRM. Bukan saya habaq, Ketua Polis Negara habaq, sampai ada pihak-pihak luar, penjenayah boleh mendapat perlindungan daripada sebahagian penguatkuasa dalam negara kita ini, termasuk dari PDRM. Baru ni lebih 30 orang, tuan-tuan, dikenal pasti yang terlibat di dalam memberikan perlindungan dan kerjasama. Mereka ini semua dibela oleh satu orang jutawan bergelar Datuk Seri yang menjadi kartel kepada jenayah. Muda lagi, umur baru 33 apa dia tu. Cahaya Nun Alim, orang lain, tapi memperalatkan kita kebanyakan dari penjawat awam ni boleh bilang dengan jari penjawat awam, anggota keselamatan yang bukan Islam. Berapa ramai pemimpin politik terlibat dengan rasuah, berapa ramai pegawai kerajaan terlibat dengan rasuah. Hari ni baru tak sat berita SPRM, baru ni berita SPRM telah pun berjaya membongkar kartel projek-projek kerajaan. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia buka syarikat, puluhan syarikat dia punya. Dia buka syarikat itu dia bagi seorang jadi bos, tapi bos pengarah syarikat tu dia yang bayar.
kawan tu dia yang bayar, kawan ni dia yang bayar, syarikat nama macam-macam. Dan mereka ini mempunyai rangkaian orang dalam di agensi dan jabatan kerajaan yang apabila ada projek, orang dalam tu akan bagi tahu, maka dia akan suruh syarikat-syarikat dia membida masuk dan menggunakan sebut harga yang berbeza. Kok mana pun boleh kat dia. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan, baru kemarin dulu mereka pergi tangkap satu kumpulan pendatang asing tanpa izin yang telah pun buka penempatan haram di tanah kerajaan, curi api elektrik dengan layak 7 tahun dah. Kita banggalah pasal apa? Pasal telah berjaya menumpas penyelewengan yang dilakukan oleh orang lain dalam negara kita. Tapi persoalannya, kenapa 7 tahun? Something wrong somewhere. Takkan sampai 7 tahun kita nak tahu bukan orang tu dia buka penempatan haram tu dalam gua. Dia buka dalam satu kawasan skalanya bukan kecil. Kalau tidak kerana ada orang tertentu yang kemudiannya memberi perlindungan dan seumpamanya, maka tentulah mereka tak boleh macam tu, tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Sebab tu kita ucap syukur banyak-banyak sebab kerajaan nampak serius. Kerajaan sekarang serius untuk memastikan penyelewengan ini, pengkhianatan ini, ketidakjujuran ini dibasmikan. Rasuah ini semua adalah pintu hubbud dunia. Tuan-tuan, kita hari ini berhadapan dengan orang yang melihat pangkat itu sebagai ghanimah. Pangkat bukan ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Pangkat ini orang tengok sebagai tasyrif. Padahal dalam Islam pangkat itu, jawatan itu bukan tasyrif, dia taklif. Dia tanggungjawab. Tapi hari ini berebut. Hari ini sanggup buat macam-macam cara untuk memiliki pangkat dan jawatan. Sanggup tipu, sanggup fitnah, sanggup bohong. No. Pasal nak apa? Nak jawatan. Pasal apa? Pasal nak jadi calon. Saya nak jadi calon, dia kata. Tipu siapa? Kan? Akhirnya nipu. Akhirnya cakap tak betul. Akhirnya fitnah habis kawan-kawan duk kerja satu pejabat. Pasal apa? Pasal nak dapat jawatan, nak dapat kedudukan. Kita bukan nak tungkat langit ni, tuan-tuan. Kita nak mati dan kita akan bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duk pegang jawatan tu ramai akan menyesal bila balik jumpa Tuhan. Pasal apa? Pasal dia tak dapat tunai akan amanah yang Allah pikulkan ke atas dia. Tuan-tuan, bila kita ini dapat harta, kita sibuk dengan harta. Bila kita dapat jawatan, sibuk dengan jawatan. Akhirnya kita jadi dibelit oleh dunia. Kita dibelit oleh tipu dayanya. Harta, pangkat akan belit kita. Tak dan lah. Dengan masjid tak dan. Tang nu tak dan, tang ni tak dan. Dulu usrah pun dan. Dulu dalam masjid surah dan lagi. Dulu mengaji dan, dulu mengajak dan. Bila dia dapat pangkat, dia dapat jawatan, dia dapat harta banyak, dia nampak akan nikmat yang Tuhan uji kepada dia daripada harta itu, maka dia tak sempat lagi. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, kita belum diuji begitu. Kita boleh barangkali kata tak apa, kena uji baru kita tahu. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi dalam itu juga disebut hubbud dunia. Dunia itu juga wanita. Kita pakai ada wanita, ada isteri di rumah. Kita ada anak-anak gadis, anak perempuan di rumah. Wanita ini, tuan-tuan, jangan kerana wanita
Dulunya ahli masjid dia. Dulu waktu bujang, Masya Allah, tabarakallah dia. Dulu dialah pemuda masjid. Dulu dia ambil cakna, ambil berat sungguh masjid. Tiba-tiba Allah uji dia menikah. Hilang dari radar. Tidak lagi dapat bertemu. Tidak lagi dapat bersua. Kerana apa? Kerana bininya. No, tuan-tuan. Barangkali kita boleh pujuk hati kita kata tak apalah kot dia muda baru menikah sangat, biar pilah kat dia. Habis kita hak tu orang ni pun duduk kena gadah kaki lagi kah? Kita hak duk pencen dah pun duduk syok, kira berjalan duk ukong pasal malam lagi dengan bini kita kah? Nak pi berjalan tang mana sangat kita ni? No, dalam PKP yang telah pun dibenarkan kita mengimarahkan masjid, kita masih tak jumpa tangga masjid. Alangkah malangnya cikgu. Kalau umur kita 40 pun kita dah kena ingat ramai 40 sudah pergi. Walaupun orang kata 40 itu kehidupan baru bermula, tapi berapa ramai sebelum 40 dia sudah bye-bye, ma'assalamah. Kalau umur kita 50 tak nampak tangga masjid lagi, bila nak nampak? Umur kita 60 tak sampai masjid lagi, bila lagi nak sampai? Ada satu orang, dia pencen. Ni sebelum cerita zaman Covid. Pencen dia pun bawa bini terbang di awan biru, berjalan-jalan negeri atas angin. Pergi negeri orang putih, tengok keindahan alam ciptaan Tuhan. Nampak dah? Tak apalah, nak pi Mekah nak pi, tapi tak pi lagi. Balik duduk Khalid itu ini tak pi lagi. Pi berjalan tang lain lagi. No, duk syok buat yang tu buat yang ni, tiba-tiba Covid. Covid. Nak pi Mekah tak boleh. Umur 50 pun tak boleh pi Mekah. Tiba-tiba tuan-tuan, dia jadi macam tak lalu makan. Adalah aksiden sikit, tak cedera apa, cedera dalaman lah kot, tapi dia tak lalu makan. Saya pun pergi ziarah sahabat. Dia kata Tuhan tak mau bagikah dekat dia peluang sekali. No, nak teriak dia. Dia kata tolonglah doa, tolonglah bagi Tuhan bagi peluang dekat dia. Dia nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah. Saya suruh dia nazak, kalau dia sihat dia pergi Mekah. Tak dan sihat tuan-tuan. No. Sebab tu kalau orang tu tak lalu makan cikgu, salah satu tanda nak mati, tak lalu makan. Bawa pilah tak lalu. Oh, tuan-tuan, kalau tak lalu ni saya biasa dah kena sekali hari tu. Saya ingat saya nak habis umur. Pasal kita duk ajak orang. Tanda-tanda nak mati antaranya tak lalu makan, tak lalu sungguh. Allahu Akbar, nak makan ubat ni, nak kena makan. Abang makanlah. Dia buat yang nu buat. Makanlah, secancar jadilah. Bubuh keluar tuan-tuan. Nak kata guna. Tinggal alhamdulillah, lepas tu dia mai balik. Rupanya masih ada hayatku. Alhamdulillah. Tapi ada berapa orang lah mai jumpa saya, abang tak lalu makan. Lepas tu jalan. Mai tak lalu makan. Saya kata makanlah. Nak buat macam mana? Mulut tak berasa, makan pun tak tahu. Orang lain tak percaya tu, tapi tengok hospital lah. Siapa hal lalu ada atas katil kah, tepi katil. Hak tepi katil tu lah satu lagi. Buah handphone kah, buah lai kah. Kita ni tak tu dah lah. Kawan tu duduk sihat, kita tak pergi buah handphone. Elok dia sakit, kita pun tak buah handphone. Kan? Hak yang sedap kawan duduk sebelah tu, tak apalah, bawa lah, jangan tak bawa pula. Tapi nak abang kata lagu tu lah. Nak abang kata bila dah sampai masa tak lalu makan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Jadi hubbud dunia yang kita sedang sebut pada malam ni, iaitu penyakit cinta dunia. No, disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hubbud dunia ini. Dalam sebuah hadis, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ini induk bagi segala
kesalahan, kesilapan manusia. Kita cinta kepada dunia. Sekurang-kurang cinta dunia ni tuan-tuan, antara fenomenanya adalah sesuatu yang menyebabkan kita lalai dari ingat kepada Allah. Apa saja yang buat kita lalai ingat pada Allah? Cinta dunia lah. Bukan kata nanti pi main bola, pi main badminton, pi main tenis, pi main golf. Dalam rumah kita pun kalau kita main chess dengan anak kita, lalai, haram juga. Main badminton haram, tak mayang. Dia main sampai tak mayang, haram. Main bola, main sampai tak mayang, haram. Jadi orang tu dikira cinta kepada dunia bila buat sesuatu yang melalaikan dia dari ingat kepada Allah. Jadi dunia ini dia boleh menjadi bekai akhirat, tetapi dunia ini juga boleh menjadi fitnah yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dunia ini tuan-tuan dilaknat oleh Allah, melainkan zikir padanya, melainkan ingat padanya, buat benda yang ingat padanya, buat benda yang mendapat redanya, jadilah ibadat kepadanya. Walaupun kita sedang melakukan perkara dunia yang tujuan akhirnya akhirat, maka jadilah akhirat. Nampak tak? Kita buat dunia tapi jadi akhirat. Nabi kata kepada sahabat, kalau di tangan kamu ada benih, tanam, walaupun esok adalah kiamat. Maknanya apa tuan? Maknanya tanam benih tu, benih pokok tu dunia lah kan. Tapi tanam, walaupun esok kiamat, patut-patut tinggallah baca Quran, mayang. Tak, tanam dulu. Pasal apa? Itu adalah amal yang soleh. Jadi subjektif. Kalau kita buat kerana Allah, jadi ibadat. Tinggal kerana Allah, jadilah malang kita, kerana ia tidak akan menjadi bahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekadar itu kuliah kita, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin di dalam kuliah kita yang akan datang, iaitu selepas daripada bulan puasa nanti, insya-Allah, lepas daripada bulan puasa. Saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut ibadat Ramadan 1442, dan bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah, tuan-tuan, saya salah seorang daripada sahabat-sahabat yang bersama dengan Yayasan Amal. Kami sangat berterima kasih dan mengucapkan penghargaan pada tuan-tuan yang tak jemu-jemu menyokong misi kemanusiaan Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Justru kerana datangnya bulan yang mulia, kita menggalakkan semua untuk bersama-sama dengan Yayasan Aman bagi menyumbang kepada projek wakaf Al-Quran, khususnya wakaf Al-Quran, 1 juta Al-Quran di Afrika dengan satu naskah RM25, dan wakaf telaga di Kemboja RM1,200, wakaf telaga di Afrika RM6,000, dan juga kita buka satu lagi wakaf, iaitu wakaf telekung RM30, tuan-tuan. Saya dah ke Kemboja dan saya juga telah ke Afrika, dan baru-baru ini Yayasan Amal telah pun dipanggil untuk diberikan surat penghargaan oleh pimpinan negeri Yang Berhormat Menteri Besar di atas NDGO prihatin kerana dalam salah satu Korea di daerah Yan, Yayasan Amal terlibat dengan anak Korea di situ. Jadi anak Korea menyumbang, disokong sedikit oleh Yayasan Amal, lebih kurang 70k, bina sebuah rumah dan baiki 2 rumah di daerah Yan. Jadi Tok Imam masjid itu juga dipanggil untuk menerima penghargaan daripada kerajaan negeri, dan Yayasan Amal juga menerima penghargaan di atas sumbangan yang telah diberi. Jadi kalau tuan-tuan nak menyumbang kepada Yayasan Amal, nak wakaf Quran, wakaf telaga, wakaf telekung, boleh masukkan duit dalam akaun Yayasan Amal Malaysia. Kadang-kadang ada orang salah faham, dia tanya akaun saya tak akan bagi akaun saya bagi akaun Yayasan Amal. Jadi tuan-tuan boleh hubungi saya, nombor tali
telefon saya tu tanya soalan nak tanya. Nombor telefon saya 013-488-1967, 013-488-1967. Jadi kalau tuan-tuan nak wakaf, tuan-tuan hantar WhatsApp, bagi tahu kata nak wakaf, saya akan hantar nombor Yayasan Amal, akaun Yayasan Amal pada tuan-tuan. Tuan-tuan masukkan duit dan slip bank tuan-tuan hantar kepada saya bersama nama pewakaf. Jangan lupa niat, insya-Allah tuan-tuan. Nah, yang baik dari Allah, salah silap kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una